Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita sama-sama dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW dah beribu tahun tinggalkan kita. Jadi yang tinggal hanyalah hadis Nabi, panduan Al-Quran dan hadis As-Sunnah. InsyaAllah kita ambil, kita azam nak buat apa yang Nabi cakap ni, supaya kita dengar dapat cuci hati kita, dapat kita ambil nafaat ilmu yang Nabi cakap, perkara-perkara sunnah yang Nabi cakap, kita amalkanlah macam mana, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an meriwayatkan bahawa beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga daripada mana-mana 8 pintu syurga yang kamu kehendaki. Ulang hadis. Dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga daripada mana-mana 8 pintu syurga yang kamu kehendaki. Hadis ke-73. Dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan dan malaikat membisikkan ke dalam hati setiap manusia. Syaitan sentiasa membisikkan supaya melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Adapun bisikan para malaikat ialah mendorong manusia supaya berbuat kebaikan dan kebenaran. Maka barang siapa mendapati sedemikian, ketahuilah bahawa ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa terdorong daripada kejahatan, hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang kena rejam. Kemudian baginda membacakan sepotong ayat Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya syaitan sentiasa menakut-nakutkan kamu kepada kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis beriman pada yang gaib, kalimah iman. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, dan Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya, dan sesungguhnya Nabi Isa itu hambanya dan rasulnya, dan kalimatnya yang ditiup ke atas hadrat Maryam alaihi salam dengan roh yang berasal darinya. Syurga adalah benar, neraka adalah besar. Neraka adalah benar, nescaya akan dimasukkan ke dalam syurga walau apa jua keadaan amalannya. Junadah menambah dari hadis ini, katanya syurga mempunyai 8 pintu syurga dan boleh masuk dari mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku telah menyediakan berbagai-bagai kenikmatan kepada hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Sekiranya kamu mahu, bacalah ayat ini. Fala ta'lamu nafsam ma ukhfiya lahum qamman qurrati a'yun. Terjemahan, tiada seorang pun mengetahui akan nikmat-nikmat yang disembunyikan untuk mereka yang menjadi penyejuk matanya. Surah Sajadah ayat 17. Hadis riwayat Bukhari. Dari Sahal Ibn Sa'ad As-Saidi radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam syurga terdapat satu tempat bagi meletakkan tali cambuk
lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis berkaitan ilmu dan zikir. Dari Anas radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara alamat kiamat ialah kamu akan diangkat, kejahilan akan berleluasa, dan minum-minuman arak secara terbuka akan tersebarnya penzinaan. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu ketika aku sedang tidur, telah dibawakan kepadaku semangkuk susu. Aku telah meminumnya sehingga kenyang, sehingga kekenyangan itu terasa di hujung-hujung jariku. Kemudian selebihnya aku telah memberikan susu itu kepada Umar radhiyallahu an. Para sahabat berkata, apakah maksud mimpimu itu ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu. Umar radhiyallahu an paling banyak menerima ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sekali-kali tidak akan merasai kenyang daripada kebaikan, yakni ilmu. Dia akan terus mendengar dan mempelajarinya, yakni sehinggalah maut menemuinya, dan tempatnya ialah di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis berkaitan ilmu dan zikir. Doa, berkaitan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku berada di dalam sangkaan hambaku, aku akan bermuamalah dengannya sebagaimana sangkaan hambaku, aku akan bermuamalah dengannya sebagaimana yang dia sangkakan terhadapku, dan aku bersama dengannya ketika dia berdoa kepadaku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan daripada doa. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mahu supaya doanya dikabulkan ketika dalam keadaan kesempitan atau kesusahan, hendaklah dia banyak berdoa ketika dalam kesenangan. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin, tiang bagi agama dan nur bagi langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba selagi dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutuskan silaturahmi, doanya akan diterima dengan syarat dia tidak ada sifat gopoh, bersegera. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan sifat bersegera itu? Rasulullah menjawab, mengenai doanya itu, seorang berkata, aku telah berdoa dan berdoa lagi, tetapi aku tidak melihat doaku diterima, lalu dia berputus asa dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim. Hadis 201. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah manusia berhenti dari memandang matanya ke langit ketika dalam sembahyang, kalau tidak pandangan mereka tidak akan kembali. Hadis riwayat Muslim. Keterangan mengangkat mata ke arah langit ketika dalam sembahyang adalah dilarang kerana ini sering berlaku. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh yakin bahawa doa kamu diterima. Ketahuilah bahawasanya Allah tidak akan menerima doa seseorang yang hatinya lalai ketika berdoa, mengingati yang lain selain daripada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
Hadis berkaitan kedudukan seorang Muslim, ikram muslimin. Hadis ke-6 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu akan memasuki syurga?" Mereka menjawab, "Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang awal-awal memasuki syurga ialah orang-orang muhajirin yang fakir, kerana merekalah bersempadanan dapat dijaga. Mereka sentiasa di barisan hadapan di kalangan orang-orang yang melakukan kerja-kerja yang sukar, dan kerana merekalah keamanan dapat dirasai. Merekalah di antara orang-orang yang apabila menghadapi maut, hajat-hajatnya terpendam di dadanya tidak dapat dipenuhi. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Pergilah kepada mereka dan ucapkanlah salam sejahtera kepada mereka." Dengan penuh kegairahan, malaikat bertanya, "Wahai Tuhanku, kami adalah di kalangan makhlukmu yang terbaik di langit. Walaupun begitu, engkau memerintahkan kami untuk memberi salam kepada mereka. Apakah sebab-sebabnya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebabnya ialah mereka ialah hamba-hambaku yang sentiasa beribadat kepadaku, tidak pernah syirik terhadapku. Mereka sentiasa berada di barisan hadapan. Kerananya keamanan dapat dirasai. Mereka melakukan kerja-kerja yang berat dan sukar. Apabila mereka mati, hajatnya terpendam di dadanya dan tidak dapat dipenuhi." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Demikianlah para malaikat datang kepada mereka pada setiap pintu syurga sambil mengucapkan, selamat sejahtera ke atasmu, di atas kesabaranmu. Sesungguhnya Allah telah mencapai kesudahan dan tempat yang paling tinggi." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ke-7 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan datang dari umatku pada hari kiamat nanti di mana cahaya mereka seperti cahaya matahari." Kami bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW, Nabi SAW menjawab, "Mereka itu ialah muhajirin yang miskin yang berada teguh dalam kerja-kerja yang sukar di barisan hadapan. Apabila mereka mati, keinginan mereka turut terpendam di dalam dadanya. Mereka dihimpunkan dari segenap penjuru bumi ini." Hadis riwayat Musnad Ahmad. Hadis ke-8 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahawa aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wahai Allah, jadikanlah hidupku dari kalangan orang-orang yang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin." Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Dari hadis ke-9 dari Sa'id bin Sa'id rahmatullah alaih menceritakan bahawa sesekali Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menzahirkan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersabarlah kamu wahai Sa'id, sesungguhnya orang-orang fakir yang mencintaiku di kalanganmu akan datang dengan cepat seperti air banjir yang mengalir dari lembah-lembah dan seperti air yang mengalir dari puncak-puncak gunung ke tempat yang rendah." Hadis riwayat Musnad Ahmad. Ikhlas niat. Hadis ini kita dengar ayat-ayat Al-Quran menyempurnakan perintah Allah Ta'ala semata-mata untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Ikhlas niat, yakni membetulkan niat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sesiapa yang telah menundukkan mukanya di hadapan Allah Ta'ala dan dia juga ikhlas, maka bagi orang seperti ini ada balasan dari sisi Tuhannya. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih." Surah Al-Baqarah ayat 112. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Berbelanjalah semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Al-Baqarah ayat 272.
Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menginginkan balasan atas amalannya di dunia ini, kami akan berikannya di dunia ini, dan tiada ada balasan untuknya di hari akhirat. Dan sesiapa menginginkan balasan akhirat, kami akan memberinya balasan di akhirat, yakni di dunia juga. Dan kami dengan segera akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yakni kami akan memberi balasan dengan segera kepada orang-orang yang beramal dengan niatnya untuk mendapat pahala di akhirat. Hadis ayat Ali Imran 145. Nabi Soleh telah bersabda kepada kaumnya, aku tidak menginginkan apa-apa balasan atas kerja tabligku ini. Balasan untukku adalah di bawah tanggungan Tuhan semesta alam. Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 145. Firman Allah Subhanahu wa taala, apa jua sedekah yang kamu berikan semata-mata untuk redha Allah Taala, maka orang yang seperti ini ialah orang-orang yang mempergandakan harta dan balasan masing-masing. Surah Ar-Rum ayat 39. Firman Allah Subhanahu wa taala, sembahlah hanya Dia dan serulah Dia semata-mata. Surah Al-A'raf ayat 29. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah daging-daging korban mereka, tidak juga darah, akan tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu, yakni di sisi Allah Ta'ala, yang dilihat dengan semangat hati kamu. Surah Al-Hajj ayat 37. Hadis berkaitan ikhlas niat. Hadis-hadis Nabawi. Hadis pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala tidak melihat rupa paras dan harta-harta kamu, akan tetapi Allah Taala melihat hati kamu dan amalan-amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala anugerah redanya ditentukan tidak berdasarkan kepada rupa paras dan harta-harta kamu, akan tetapi Dia melihat hati dan amalan-amalan kamu, betapa banyaknya ikhlas di dalam hati kamu. Hadis kedua, dari Umar radhiyallahu an. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asas kesemua amalan bergantung kepada niat. Seseorang itu hanya akan mendapat apa yang telah dia niatkan. Maka sesiapa yang telah berhijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya, yakni dan tidak mempunyai tujuan lain, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, yakni dia akan mendapat pahala hijrahnya. Dan sesiapa berhijrah kerana tujuan keduniaan atau untuk menikahi mana-mana wanita, maka yakni hijrahnya itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, bahkan atas tujuan apa dia berhijrah yang lain dari sisi itu, yakni di sisi Allah juga, sebagaimana yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing, yakni setiap orang akan diperlakukan bersesuaian dengan niatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis keempat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu angkatan perang telah keluar untuk menyerang Kaabah. Bila mana mereka tiba di satu tanah lapang, maka kesemua mereka ditelan bumi. Aisyah berkata, ya Rasulullah, mengapa kesemua ditelan padahal di sana ada pengunjung pasar dan ada orang yang tidak termasuk di kalangan tentera itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kesemua mereka akan ditelan dan kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing, yakni pada hari kiamat mereka akan diperlakukan mengikut niat-niat masing-masing. Hadis riwayat Bukhari. Hadis berkaitan dakwah dan tabligh. Berusaha menghidupkan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkan, yakni yakin dan amalan masing-masing, dan untuk membawa manusia kepada yakin dan amalan yang sahih, dakwah dan kelebihannya, ayat-ayat Al-Quran,
firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyeru kepada tempat kesejahteraan yakni syurga, dan Dia menunjukkan jalan yang lurus kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Surah Yunus ayat 25. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang membangkitkan dari kalangan orang-orang yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni rasul itu ummi dan tidak tahu membaca tulis, dan rasul itu membaca dan memperdengarkan ayat-ayat Allah, yakni beliau menerusi Al-Quran, menyampaikan dakwah, memberi nasihat dan mengusulkan mereka untuk beriman dan seterusnya mendapat petunjuk. Dan beliau memperbaiki akhlak mereka dan memperelokkan mereka. Beliau mengajar mereka Al-Quran, sunnah dan pemahaman yang sahih. Sememangnya mereka sebelum pengutusan Rasul sallallahu ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Surah Jumu'ah ayat 2. Firman Allah Subhanahu wa taala, jika kamu ingin, maka kami boleh mengutuskan yakni selainmu seorang rasul di setiap perkampungan, yakni, dan beban tugas ini kami tidak pikulkan ke atas kamu seorang. Akan tetapi oleh kerana kami ingin untuk menambah ganjaranmu, maka kami tidak melakukan yang demikian itu. Maka menyerahkan kesemua beban kerja ini ke atasmu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai mensyukuri nikmat itu, maka janganlah engkau melakukan perkara-perkara yang menyukakan orang-orang kafir, yakni orang-orang kafir akan gembira jika kamu tidak melakukan tabligh atau mengurangkannya. Dan perangilah orang-orang kafir dengan bersungguh-sungguh menerusi yakni dalil-dalil kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, yakni lakukan tabligh secara menyeluruh dan sempurna. Katakan kepada kesemua orang dan katakan secara berulang kali dan sentiasa kuatkan semangat. Surah Al-Furqan ayat 51 hingga 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan nikmat, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah memberi peringatan, kerana memberi peringatan adalah berguna kepada orang-orang yang beriman. Surah Ad-Dariyat ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dari tempatmu dan berilah amaran dan ceritakanlah kebesaran Tuhanmu. Surah Al-Madassir ayat 1 hingga 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barangkali engkau akan bersedih sehingga kehilangan nyawa kerana tidak berimannya mereka. Surah Asy-Syura ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Tertimpanya kesusahan ke atas kamu adalah sangat berat baginya, yang sangat harapkan kebaikan untuk kamu, yakni sifat-sifat ini umum untuk kesemua yang secara khusus. Beliau sangat lembut dan belas kasihan terhadap orang-orang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai engkau kehilangan nyawa lantaran sesal kerana tidak berimannya mereka. Surah Fatur ayat 8. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya dengan perintah bahawa berilah amaran kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Maka beliau telah bersabda kepada kaumnya, wahai kaumku, dengar dengan jelas aku menasihatkan kamu supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya sentiasa mentakutkannya dan taatlah kepadaku, yakni dengan melakukan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan akan melengahkan azab sehingga waktu ajal yang telah ditetapkan, yakni keselamatan dari azab dunia dan ketiadaan azab akhirat sudah tentu. Bila datangnya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin lagi ditunda, yakni dengan berkat iman dan takwa kamu akan terselamat dari azab.
Akan tetapi dalam setiap keadaan kematian tetap menjelma. Alangkah baiknya jika kamu faham. Bila perkara ini tidak memberi kesan kepada kaumnya selepas satu jangka masa yang lama, maka Nuh alaihi salam telah berdoa, "Wahai Tuhanku, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam, dan akan tetapi atas ajakanku mereka tambah melarikan diri dari agama. Tiap kali aku dakwahkan iman kepada mereka supaya dengan iman itu engkau mengampuni mereka, maka orang-orang itu menyumbatkan telinga mereka dengan jari masing-masing dan mereka menyelubungi diri mereka dengan kain supaya mereka tidak melihat aku dan aku tidak menampakkan mereka." Kemudian, walaupun begitu, aku tetap menasihati mereka dengan berbagai cara. Makanya aku menyeru mereka secara terang-terangan. Kemudian aku memberi penerangan kepada mereka secara tidak berselindung dan juga secara sembunyi-sembunyi, yakni apa sahaja cara yang memungkinkan mereka menerima petunjuk, tidak ada yang diabaikan. Aku berdakwah kepada mereka dalam perhimpunan umum, juga secara khusus di rumah-rumah mereka. Penjelasan diberi tanpa berselindung dan di dalam sejelas-jelasnya, juga secara bersembunyi dalam diam-diam aku telah jelaskan kepada mereka manfaat dan mudarat. Dalam memberi penjelasan ini, aku telah memberitahu kepada mereka, beristighfarlah kamu di hadapan Tuhan kamu, sememangnya Dia Maha Pengampun. Dengan beristighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan hujan ke atas kamu dengan lebatnya dan memberi berkat pada harta dan zuriat. Juga menjadikan bagi kamu banyak kebun dan akan mengalirkan sungai-sungai untuk kamu. Mengapakah kamu tidak terfikir kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal Dialah yang menjadikan kamu dengan beberapa peringkat. Adakah kamu tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di atas kamu 7 lapis langit dan telah menjadikan pada langit itu bulan yang bercahaya dan telah menjadikan matahari yang bercahaya seperti pelita, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kamu dari bumi, dan kemudian kepada bumilah Dia mengembalikan kamu sesudah kamu mati, dan darinya juga Dia mengeluarkan kamu, yakni pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kamu supaya kamu dapat berjalan ke sana kemari pada jalan-jalannya yang luas, yakni tiada halangan untuk jalan di muka bumi ini. Surah Nuh ayat 1 sehingga 20. Firman Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata, Fir'aun, "Apakah Rabbul Alamin itu?" Kata Musa alaihi salam bahawa Dia adalah Tuhan bagi langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya. "Jika kamu yakin," Fir'aun berkata kepada orang yang di sekelilingnya, "adakah kamu dengar? Yakni betapa tidak bergunanya apa yang dikatakan ini." Yakni tetapi Musa terus memperkatakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau berkata, "Dialah Rabb kamu dan Rabb bapa-bapa kamu yang terdahulu." Fir'aun berkata kepada orang-orangnya, "Rasul kamu yang diutuskan kepada kamu ini memang gila." Musa berkata, "Dialah Rabb timur dan barat dan segala yang ada di antara keduanya, jika kamu ada sedikit sebanyak kefahaman." Surah Asy-Syura ayat 23 hingga 28. Di tempat lain begini pula Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut tentang dakwah Musa alaihi salam. Fir'aun berkata, "Musa, siapakah Rabb kamu berdua?" Jawab Musa alaihi salam, "Tuhan kami berdua, bahkan Tuhan bagi semua. Dia yang telah memberi kepada semua benda rupa yang sesuai untuknya dan telah memberi kefahaman, yakni kepada semua makhluk untuk menghasilkan manfaat." Fir'aun bila mendengar jawapan Musa alaihi salam yang masuk akal ini, mula menyoal perkara-perkara yang tidak berguna. Katanya, "Ceritakan hal keadaan orang-orang terdahulu." Musa alaihissalam berkata, "Pengetahuan tentang mereka di sisi Tuhanku di dalam Lauh Mahfuz. Tuhanku Dialah yang Maha mengetahui sehingga tidak langsung membuat silap dan tidak lupa." Yakni pengetahuan yang tepat tentang orang-orang itu pada Tuhanku.
Kemudian Hazrat Musa alaihissalam telah menerangkan satu sifat umum bagi Allah Subhanahu wa taala yang boleh difahami oleh semua orang biasa. Maka beliau telah berkata, dia Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan untuk kamu laluan di bumi ini dan menurunkan hujan dari langit. Surah Taha ayat 49 hingga 53. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah utuskan Musa alaihissalam dengan memerintahkan supaya keluarkan kaum kamu dari kegelapan kufur ke arah cahaya keimanan dan ingatkan mereka tentang peristiwa-peristiwa musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu terjadi kepada mereka. Kerana peristiwa-peristiwa ini adalah tanda-tanda yang besar bagi semua orang yang bersabar dan bersyukur. Surah Ibrahim ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, Nuh alaihissalam telah berkata kepada kaumnya, aku menyampaikan kepada kamu utusan-utusan Tuhanku dan aku adalah penasihat yang jujur bagi kamu. Surah Al-A'raf ayat 68. Firman Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki dari kalangan kamu Fir'aun yang telah beriman, yakni kepada Musa alaihissalam, dan dia telah menyembunyikan keimannya. Dia telah berkata kepada kaumnya, wahai saudara-saudaraku, ikutlah aku akan tunjukkan kepada kamu jalan kebajikan. Saudara-saudaraku, kehidupan di dunia ini untuk seketika, tempat kekal ialah akhirat. Sesiapa yang buat jahat, balasannya ialah sama sepertinya. Dan sesiapa yang buat baik, lelaki atau wanita, dengan syarat dia beriman, maka orang-orang seperti ini akan masuk ke syurga di mana mereka akan menerima rezeki tanpa dihitung. Saudara-saudaraku, mengapa aku mendakwahkan kamu kepada keselamatan dan kamu pula mendakwakanku kepada neraka? Kamu mendakwahkanku supaya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya aku mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku sendiri tidak tahu tentangnya. Dan aku pula menyeru kamu kepada Zat yang Maha Perkasa. Sememangnya apa yang kamu menyeru dan aku kepadanya itu memang tidak layak diseru di dunia dan tidak juga di akhirat. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang melampaui batas-batas kehambaan adalah penghuni neraka. Apa yang aku katakan kepada kamu ini, kamu akan mengingatinya kelak pada suatu hari nanti. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua hamba adalah di dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ghafir ayat 38 hingga 45. Kesudahannya ialah Allah Subhanahu wa taala telah memelihara orang-orang beriman dari rancangan jahat mereka dan menurunkan azab yang buruk kepada kaum Fir'aun sendiri. Artinya, Hazrat Luqman telah menasihati anaknya seperti yang telah difirmankan oleh Allah. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, berilah nasihat tentang perkara kebaikan, laranglah dari perkara-perkara yang buruk dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpa. Sesungguhnya perkara ini adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan. Surah Al-Luqman ayat 17. Artinya, Bani Israel telah dilarang dari menangkap ikan pada hari Sabtu. Ada yang melaksanakan perintah ini, ada pula yang engkar, dan ada yang menasihati mereka yang engkar. Peristiwa inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu memang selayaknya diingati bila mana satu golongan dari Bani Israel yang tidak engkar dan tidak pula menghalang orang-orang yang engkar. Mereka telah berkata kepada golongan yang sentiasa menegur dan memberi nasihat, mengapakah kamu menasihati orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras? Jawab orang-orang yang memberi nasihat itu, kami memberi nasihat supaya kami terlepas dari tanggung jawab kami di hadapan Tuhanmu dan Tuhan kami, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kami boleh berkata, wahai Allah, kami telah katakan kepada mereka tetapi mereka tidak menerimanya, yakni tidak bersalah. Kami tidak bersalah, dan moga-moga mereka menghindari diri dan meninggalkan perbuatan menangkap ikan pada hari Sabtu.
Kemudian bila mana orang-orang itu tetap mengabaikan perkara yang mereka selalu dinasihati untuk melakukannya, maka kami telah selamatkan orang-orang yang selalu menegah perbuatan buruk, dan kami timpakan kepada orang-orang yang ingkar. Kerana keingkaran mereka azab yang keras. Surah Al-A'raf ayat 164 hingga 166. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, mengapakah tidak wujud di kalangan kaum-kaum yang telah binasa sebelum kamu orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang menghalang orang-orang dari menyebarkan kerosakan di muka bumi, kecuali beberapa orang yang menghalang kerosakan itu yang telah kami selamatkan mereka dari azab, yakni peristiwa binasanya kaum-kaum terdahulu terjadi kerana tidak wujud di kalangan mereka orang-orang yang berakal yang melakukan amal bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Hanya segelintir sahaja yang melakukannya, dan mereka yang terselamat dari azab. Dan yang ingkar, mereka terus-menerus bergelumang di dalam kemewahan dan nikmat yang mereka telah biasa melakukan dosa. Dan Tuhanmu tidak akan mengazab tanpa hak, yakni tanpa sebab, akan perkampungan dan yang penduduk-penduduknya melakukan pengislahan pada diri masing-masing, juga kepada orang lain. Surah Hud ayat 116 hingga 117. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali mereka-mereka yang beriman dan sentiasa beramal soleh dan sentiasa berpesan antara satu yang lain untuk sentiasa berdiri teguh di atas kebenaran dan supaya terus-menerus mengerjakan amalan dengan penuh kesabaran, yakni orang-orang inilah yang benar-benar berjaya. Surah Al-Asr. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kamu adalah sebaik-baik umat yang diutuskan untuk manfaat manusia. Kamu menyuruh akan perkara-perkara kebaikan dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar, yakni keburukan, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Imran ayat 11. Firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW, katakanlah inilah jalanku, yaitu aku menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kebijaksanaan, dan orang-orang yang mengikutiku mereka juga menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Yusuf ayat 108. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki-lelaki Islam dan wanita-wanita Islam mereka antara satu dan yang lain adalah penolong. Mereka adalah orang-orang yang menyuruh untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan mencegah dari perkara-perkara yang buruk. Mereka menjaga sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mereka inilah orang-orang yang sememangnya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 71. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, tolong menolong antara satu dengan yang lain atas perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong atas perkara dosa dan kezaliman. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan siapakah yang lebih baik dari perkataan orang yang menyuruh, yakni manusia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sendiri berlaku kebaik, dan yakni sebagai menyatakan sifat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, aku adalah dari kalangan orang-orang yang berserah diri. Tidak sama kebaikan dan kejahatan, yakni kesan tiap satunya adalah berbeza. Maka hendaklah engkau dan pengikut-pengikutmu memberi jawapan terhadap kejahatan dengan jawapan yang baik. Umpamanya jawapan terhadap kemarahan ialah bersikap sabar, dan kekerasan dijawab dengan lembut. Maka kesan dari cara pergaulan yang baik ini ialah orang-orang yang ada permusuhan denganmu, secara tiba-tiba mereka akan menjadi sahabat yang setia. Perkara ini tiba-tiba mereka akan menjadi sahabat yang setia. Perkara ini hanya diberi kepada orang-orang yang sabar, dan hanya diberi kepada orang-orang yang sangat-sangat bertuah. Dari ayat ini dapat difahami bahawa da'i illallah sangat-sangat perlu memiliki sifat sabar dan mempunyai akhlak yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan diri ahli keluargamu dari api yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Di atasnya ditetapkan beberapa orang malaikat yang berhati keras dan gagah, yang tidak ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa sahaja yang telah diperintahkan,
dan mereka akan melakukan apa sahaja yang telah diarahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam ialah mereka yang jika mereka yang kami berikan kepada mereka di dunia ini pemerintahan, maka mereka yakni sendiri akan menjaga sembahyang, memberi zakat, menyuruh orang lain membuat kebaikan dan melarang dari kejahatan, dan sesungguh dan kesudahan setiap perkara adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat 14. Di satu tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, berusahalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala seperti selayak mana diusahakan. Dia telah memilih kamu untuk menyampaikan risalahnya ke seluruh alam, dan dia tidak menjadikan di dalam agama ini sedikit jua kesusahan, yakni jadi kerja agama adalah mudah, dan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam yang telah diberikan kepada kamu adalah bertetapan dengan agama Nabi Ibrahim. Kerana itu teguhkanlah pendirian kamu di atas agama Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menggelar kamu sebelum Quran ini diturunkan. Begitu juga di dalam Al-Quran ini sebagai muslim, yakni yang taat dan sentiasa setia. Kami memilih kamu supaya Muhammad SAW menjadi saksi untuk kamu, dan kamu pula menjadi saksi terhadap manusia-manusia lain. Surah Al-Hajj ayat 78. Keterangan maksud ayat-ayat ini ialah bila mana umat-umat terdahulu mengingkari kerja-kerja pentaklibhan yang telah dilakukan oleh Nabi masing-masing, maka Nabi-Nabi itu akan mengemukakan umat Nabi Muhammad SAW sebagai saksi. Umat ini akan memberi penyaksian bahawa Nabi-Nabi itu telah berdakwah dan telah menjalankan kerja-kerja tabligh. Bila mereka disoal sebagaimana kamu memaklumi perkara ini, mereka akan menjawab bahawa kami telah diberitahu oleh Nabi tentang perkara-perkara ini. Kemudian Rasulullah SAW akan membenarkan kata-kata mereka ini dan menyatakan bahawa penyaksian mereka adalah muktabar dan yang layak diterima. Hadis berkaitan dakwah dan tabligh. Hadis-hadis Nabawi. Dari Muawiyah, hadis pertama dari Muawiyah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang utusan yang Allah telah memberi hidayah, dan aku hanyalah seorang yang membahagi-bahagi, dan Allah adalah zat yang memberi. Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada pamannya, yakni Abu Talib, ketika beliau hampir meninggal dunia. Sabda baginda Rasulullah SAW, katakanlah la ilaha illallah supaya saya menjadi saksi bagi pihakmu di hari kiamat nanti. Jawab Abu Talib, jika tidak kerana cercaan kaum Quraisy bahawa aku Talib telah menyebut kalimah ini kerana takutkan mati, maka sudah tentu aku akan menyebutnya. Buat menunjukkan matamu atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini, innaka la tahdi man ahbab tawal kita kinallah yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang kamu inginkan, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim.